Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Firdaus. Okey, kepakaran saya membantu ibu yang bekerja agar dapat menyediakan kepakaran saya adalah membantu ibu yang bekerja agar tidak menjadi singa dalam menyelesaikan masalah kelaparan dan kemurungan apabila pulang dari kerja, agar dapat menyediakan hidangan selera kampung semudah ABC sepantas 5 minit dan serta-merta dapat meluangkan masa bersama anak-anak serta suami tersayang. Alright. Okey, boleh komen tak saya punya audio video clear tak? Alright, okey. Hari ni saya nak share sikit 11 ketakutan yang perlu kita atasi. Okey, yang pertama, takut pada perubahan. Okey, kadang contohlah someone bila dia baru nak start bisnes ni, dia takut nak berubah, especially dia kena berhenti kerja and then terus buat bisnes full time. Dia takut. So benda-benda macam tu kita kena apa macam counter lah. Kita kena tapi kalau paling cantik, kalau jangan berhenti kerja lagi lah. Itu contoh. Kita jangan berhenti kerja tapi kita dah start buat bisnes lah, part time, and then bila income tu dah cantik, baru kita stop kerja. Alright. Yang kedua, takut pada kegagalan. Okay, takut nak cuba sesuatu yang baru sebab takut gagal. Kita buanglah takut gagal ni. Yang penting kita cuba dulu. Bila kita cuba, baru kita tahu, kita sebenarnya boleh buat macam ni. Kita boleh. Kadang kita tak tahu potensi diri kita. So saranan saya, kita akan cuba dulu. Bila kita cuba, kita akan tahu kat mana kita. Okay, sekejap. Alright. Kat mana tadi? Okey, yang ketiga adalah takut bahawa anda tak cukup tahu. Okay, banyak benda yang aku tak tahu, bolehkah aku buat? Okey, banyak ke benda aku tak tahu, bolehkah aku buat? Banyak orang risau ni. Ataupun bahasa lain orang cakap terlalu risau. Bila kita terlalu risau, kita tak akan buat benda tu. So kita cuba dulu, buat dulu. Bila kita cuba, kita buat, and then kita tahu kat mana kita. Dan bila kita dah buat, kita nampak result dia kan, kita seronok bila kita seronok, kita aku boleh buat ni, so aku akan teruskan buat. Alright, yang keempat, takut benda yang tak pasti. Kadang kita ni banyak sangat takut benda yang tak pasti lagi, kita dah takut dah. Itulah macam saya cakap tadi, kita perlu buat dulu, cuba dulu. Bila kita buat dan kita cuba dulu, InsyaAllah Allah akan bagi jalan lah untuk kita kan. Okey, yang kelima, takut perniagaan yang tak berkembang. Kita belum mula bisnes lagi, tapi kita boleh ke aku buat bisnes? Nanti tak berkembang, nanti macam mana kan? So pada saya, tak perlu takut lah, kita cuba dulu. Bila kita tak cuba, kita tak tahu lah. Bila kita cuba, kita nampak macam ni dunia, macam ni. Bila kita dengar orang cerita, kadang kita susah nak absorb, kita susah nak terima yang kita ni boleh ke buat kan. Alright, kejap. So banyak benda yang takut lah. Bila kita banyak takut, kita tak cuba. Kita takut nak cuba. Okey, takut perniagaan tak berkembang ni. Takut. Okey, nak perniagaan kita berkembang, kita kena ada team. Contoh, kita kena ada orang bawah kita lah. Contoh, ada dropship, ada agent, ada stokis. So kat situ, bila kita dah ada agent kan, kita dah start
kita dah start income kita dah meningkat lah, ataupun sale kita naik lah. So kat situ bila kita dah ada team, actually kita punya business dah start berkembang. Alright. Business ni memang tak boleh buat sorang-sorang lah. Kita memang kena team. Sebab kita, tangan kita dua je. Kita tak boleh nak buat semua. Kerana tak sempat. 24 jam tak cukup. Kejapnya masa dari pagi sampai tengah hari. Kejap dia kena petang lah. Baru nak buat, baru nak start, baru nak cuba. Dah petang. So, kita tak boleh buat sendiri. Kita kena ada team. Kena ada orang tolong kita. Kadang orang takut nak ambil staff kan. Contoh, macam saya dulu kan. Saya memang takut nak ada staff kan. Bukan takut tak boleh nak bayar gaji dia. So kita kena buat kira-kira sikit. Okay ni gaji yang kita boleh bayar kat dia. So insyaAllah bila dia datang, dia kerja dengan kita, insyaAllah dia kita bagi ni kerja dia perlu buat. So kita tak perlu buat, kita fokus pada kerja yang lain yang kita perlu buat. So kat situ kita dah banyak masa, kita dah luang masa untuk benda lain. Contoh kita fokus pada marketing and sales and marketing. So kat situ kita punya kerja dah berkurang, and then kita boleh fokus more time dekat situ. So kita akan nampak lah, macam ni rupanya cara buat dia. So bila kita ada team, dia tolong kita banyak kerja boleh fokus dekat apa yang perlu kita buat. So kita akan buat yang terbaik lah. Alright. Yang keenam adalah takut nak buat benda yang berbeza. Banyak orang yang takut lah nak buat benda yang jarang dia buat lah, berbeza daripada yang biasa dia buat. So kalau dia buat benda yang berbeza, boleh ke? Banyak sangat takut. So kita buang je. Kita buang mindset yang negatif kan. Sebelum ni kita pernah buat bisnes cara macam mana? Okay, sebelum ni kita pernah buat bisnes cara macam ni, okey je kan. Dia takut nak berubah. Okey, contoh lah macam ilmu yang dia tahu tu setakat biasa dia tak tahu yang more lebih kan. So dia punya sale income dia banyak tu je lah. Tak berkembang lah. Mungkin boleh sustain tapi tak boleh nak growing lah, tak boleh nak more income lah. Alright. Okey, yang ketujuh adalah tidak takut dipersalahkan. Ini memang banyak orang takut kan. Contoh yang family ataupun adik-beradik ataupun kawan-kawan kan. Itulah kau. Kenapa kau buat macam tu? Jangan takut. Kita cuba dulu. Kadang kita tak tahu potensi diri kita kat mana. So kalau kita dah cuba, kita tahu, kita nampak. So bila kita dah cuba kan, kita macam ni rupanya. Aku boleh buat benda ni sebenarnya. Kadang kita tak tahu. Macam saya pun tak tahu yang sebenarnya potensi diri saya apa yang saya boleh buat. Bila saya dah join, banyak benda yang aku tahu, banyak benda yang related lah dengan bisnes, dengan diri kita lah. Sebelum ni makan gaji, seronok je. Habis kerja dekat rumah dah boleh, tak perlu fikir lah pasal kerja lagi kan. So bisnes tak macam tu lah. So jangan takut. Kita boleh, sebenarnya kita boleh. Sebab makan gaji dengan bisnes ni memang benda yang berbeza. Bila kita dah terbiasa kan, 5-6 tahun, 10 tahun kan makan gaji, tiba kita nak lompat kepada bisnes ni, memang agak berbeza lah. Sebab pada saya, pada pagi sampai malam memang sentiasa berfikir pasal bisnes lah. Apa yang kita nak buat, apa strategi kita, apa yang kita nak achieve kan. So many things lah perlu kita fikir kan. So pada saya tak perlu takut sebab sekarang kan banyak kelas-kelas yang kita nak belajar marketing, mentoring. So kat situ banyak lah kita boleh pilih mana yang baik, mana yang bagus, mana yang sesuai dengan kita. Alright. Okey, yang ke-8 adalah takut ditolak ke dalam keadaan yang tak selesa. Memang kita memang selalu macam tu lah. Kita dah selalu selesa, contoh makan gaji kan. Kita nak pergi kepada bisnes kan. Biasa orang yang dah makan gaji nak pergi kepada bisnes ni, dia ada masalah kewangan biasanya. Masalah kewangan, masalah masa dengan family.
dia tertekan dengan kerja ataupun kawan-kawan dia kipas bos, dia tak dapat kipas bos ataupun dia jenis tak suka macam tu, dia fed up dengan kerja, dia tak suka, dia tak seronok kan. So dia start cari kerja lain atau start buat bisnes lain lah. Biasa ini adalah biasa keadaan yang terlalu selesa. Dia nak berubah kepada keadaan yang new, baru lah, something baru lah untuk dia. Bisnes ni memang selalu kena push lah. Kadang-kadang kita terlalu selesa kan. Okay, santai-santai je buat. Tak, bisnes ni kena buat sungguh-sungguh. Bila kita buat sungguh-sungguh, bila kita give more, kita akan dapat more, insya-Allah. Percayalah dengan janji Allah. Bila kita buat sungguh-sungguh kan, kita tak tahu, kita belajar, kita tanya orang, kita pergi kelas. So kita start buat, insya-Allah benda tu akan dipermudahkan lah. Okey, yang ke-9 adalah takut salah. Memang boleh ke aku buat macam ni kalau takut salah kan? Boleh ke? Kalau salah nanti rugi tak nanti? So pada saya, pergi belajar, buat je dulu, insya-Allah. Kita akan nampak bila kita belajar ni ilmu ni cahaya. Bila kita pergi belajar, kita akan dapat nampak sesuatu lah, apa yang kita perlu buat, apa yang kita tak perlu buat, apa yang kita jangan buat kan. So bila kita jaga tu, kita tahu tu, kita nampak tu future dia, kita akan jaga, kita akan buat lah. Alright, okay, yang ke-10 ada takut bahawa anda tidak mencukupi. Okay, contohnya, betul ke apa yang aku buat? Okay, betul ke apa yang aku buat ni boleh berjaya? Banyak sangat kan takutnya. Boleh ke berjaya dengan apa yang aku buat ni? InsyaAllah kalau ilmu, dengan ilmu yang betul, dengan cara yang betul, ada orang tolong tunjuk jalan dengan kita, InsyaAllah yang betul. Contohlah kan, dengan apa yang aku buat ni boleh ke mengubah hidup aku kan? Okay, contohlah kita tengok macam pemain bola sepak, dia orang ni ada coach kan. Sebab apa dia orang ada coach? Sebab dia orang ni kalau salah, ada orang yang nak betulkan dia orang. Okey, strategi tak betul, okey, buat macam ni. Itulah mentoring ataupun coach lah. Dia akan guide kita A sampai Z lah. So jangan takut, buang takut tu semua, move on. Kita boleh pergi, kita boleh buat, we can do it. Alright, yang ke-11 ada takut orang say no. Okey, contoh lah, kita tu buat kerja, ada kerja banyak kan, bisnes banyak benda nak buat, ada call datang masuk, aduh, jom kita keluar minum air jap. Alamak, kita buat kerja pun ada stress sikit lah, best juga minum air ni lah. So kita fokus lah pada pekerja kita sebenarnya. Bukan tak boleh berkawan, bukan tak boleh luangkan masa dengan kawan, boleh, cuma kita kena urus masa kita. Kita atur masa kita dengan betul. Bila kita atur masa kita, kita boleh lah sekarang, mungkin malam sikit ke boleh, ataupun minggu depan aku dah free sikit, okey, minggu depan kita jumpa, boleh. Sebab sekarang aku pack, jadual aku pack, aku banyak kerja nak kena buat. Okay, so kita kena jagalah masa kita. So kita kena pandai say no lah. Itulah, bukannya kita nak kurangkan duduk dengan diorang, cuma kita kena buat more lah untuk bisnes kita. Bisnes kita untuk diri kita je, untuk family kita ke, anak isteri kita, mak bapak kita, mak mertua kita kan. So ini semua untuk diorang lah. Alright, okay, saya rasa cukup sekadar itulah perkongsian saya. Okay, paling baik kita share lah ilmu ni dengan untuk semua orang. Semua orang akan dapat, semua orang akan dapat something lah, boleh gunakan, boleh buat, boleh ajar pada orang lain. Okay, memang tu memang terbaik lah. Alright, okay, jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum.